Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam makmur Johor, salam kestabilan masa depan. Alhamdulillah, syukur kehadirat Ilahi, pagi ni dapat sama-sama tuan-tuan, saya, Syakib, di dalam studio hari ini untuk bersama-sama dengan kami dalam siri Selamat Pagi Johor bersempena dengan pilihan raya negeri Johor 2022. Jadi hari ni hari Khamis, Syakib. Yep, uh, di Johor ini hari terakhir bekerja lah. betul. Jadi semangat. Last esok cuti, lusa mengundi. Dan untuk rakan-rakan pelayar yang mungkin bekerja di luar Johor tapi akan pulang mengundi ke Johor Darul Ta'zim, bersemangat juga. 2 hari je tinggal. Hari Sabtu jangan lupa pulang ke negeri Johor untuk menunaikan tanggungjawab anda sebagai pengundi di DUN negeri Johor. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, pada rakan-rakan pelayar jangan lupa like, komen dan juga share. Sebarkan dan sampaikan live ini kepada lebih ramai orang di luar sana. Sebab banyak isu yang kita akan kupas. Antaranya, kita nak kupas tentang Gurauan PAS dengan Singapura. Pagi-pagi kita dah masuk. Kita bagi dulu sarapan pagi. Yang kedua, kita akan saya akan bertanya kepada saudara Syakib berkenaan penerimaan pengundi di kawasan Pulai khususnya. Dan yang ketiga yang baru berlaku, orang kata UMNO Barisan Nasional tak kisah pasal banjir. Ni saya bawa orang yang daripada Barisan Nasional yang sebenarnya kisah pasal banjir. Dia lagi kisah pasal banjir daripada kesihatan dia sendiri kadang-kadang. Betapa caknanya beliau. Dulu apa Syakib dalam United Nations? Saya merupakan former climate finance focal point dekat UN Climate Change Convention. Yes, saya nak sebut balik saya tak reti. Jadi itulah jawatannya panjang tu. Baik, jadi Syakib kita pergi teruslah. Yang pertama, Boleh. semalam saya ada tengok satu kenyataan daripada pemuda PAS. Katanya Singapura maju kerana tak ada UMNO. Itu analogi yang dia bagi. Apa respon saudara Syakib kan, anak jati Johor duduk di Pulai di Johor Bahru ni, yang sebelahnya Singapura. Jadi bagaimana? So, saya rasa kalau nak kata Singapura maju kerana tiada UMNO tu pun salah juga. Sebab dekat Kelantan pun tak maju juga. UMNO tak pegang situ dah lama dah. Pun tak maju juga. Tengok banjir, air daripada air teh tarik tukar jadi air kopi cappuccino. Sama je. Sebenarnya tengok kepada pentadbiran. And tengok kalau Singapura tu kenapa maju. Sebab dia saiz kecil. Kedua sebab yalah cantik kan untuk pelaburan dan sebagainya. Especially shipping. Jadi memang kenalah sesuai lah. Itu yang diorang maju berbanding daripada Kelantan. Kalau Kelantan apanya ada kan. Orang PAS je lah. Kita tak ada dah nak kutuk-kutuk orang agama. Tetapi kadang-kadang kena tahu tempatnya. Ada orang yang ada expertise, tolong tolakkan pergi ke kerajaan negeri. Tapi apa yang kita lihat dekat PAS pun, dekat kerajaan negeri pun, orang yang ada educator, dah ada expertise pun tak banyak ditolakkan. Kebanyakan ni pergi ke Terengganu. Tu yang Terengganu function tu. Kelantan tak function. Faham? Maknanya mereka tak mengetengahkan talent yang sepatutnya. Kan? Jadi makna kata tak ada UMNO dekat Singapura ni, PAS ada ke dekat Singapura? Itulah cerita dia. Jadi sebab tu orang kata kalau nak kutuk tu, nak mengata tu pandang-pandang dulu kan. Dia fikir 2-3 kali orang fikir kata. 2-3 kali. Tapi saya cakap pemuda, minta maaf, silap sikit naik Presiden PAS Datuk Muhammad Ahmad bin Abdullah. Itu yang cakap, minta maaf lah kawan-kawan pemuda PAS. Tapi saya tahu, saya nampak semalam di tweet pemuda. So mungkinlah itu sedikit salah faham daripada saya. Tak apa, yang salah kita minta maaf, tak ada masalah. Ya, betul, Kita betul. betulkan keadaan. Tapi itulah, jangan gurau tu, tengok-tengoklah tempatnya kan. Tapi tak apa, itu sedikit selingan. Biasalah pagi-pagi ni kalau makan sarapan ni, kalau dal ya, kalau kosong ni tak sedap. Dia mesti ada pedas-pedas sikit. Betul. So kita mula dengan yang pedas dulu tadi. Tadi tu appetizer tuan-tuan, sekarang kita masuk main course. Main course Syakib. Sepanjang tempoh berkempen kita berbaki lagi dua hari. Hari ni dan juga esok. Sebelum hari pengundian hari Sabtu. Dan Syakib berada di kawasan Pulai. Kawasan Pulai ada berapa dun? 2. Kita ada 2 dun. 2 dun. Berapa ramai pengundi Syakib? Kita ada 162,000 pengundi. Okay, ini satu parlimen. Dan kalau let's say kita nak pecahkan kepada satu dun, Kempas ada
ribu something like that. Hmm. And then kat Peling kita ada 100 ribu something like that. Perling 100,000. Ya. Oh, banyak tu. Oh, besar-besar. Besar. Memang besar. Saya dengar pun takut. 100,000 adalah amount yang sangat besar untuk satu dot. Sebab parlimen saya di Larut. Ni saya cerita di Larut. Kawasan kami besar. Tapi satu parlimen tak sampai 80,000. Ada 3 dot. Ush. Tapi kawasannya tersangatlah besar. Yalah, betul lah. Tapi berbeza di sini kawasannya mungkin lebih kecil tapi kepadatan penduduknya Ya, tinggi. kepadatan. Jadi bagaimana Syakib tengok kita ni Barisan Nasional dikaitkan dengan selalunya parti ni orang Melayu je sokong. Bangsa lain tak sokong. Tapi saya sendiri yang turun ke lapangan, saya tengok peralihan ataupun perubahan sokongan terhadap kita sudah mula menonjol. Bila mana kaum-kaum lain mula menerima Barisan Nasional dengan terbuka. Contoh hari tu viral di N50. Bila mana orang Cina sendiri cakap, oh tak apa, kita akan sokong Barisan Nasional kali ni. Kita dah susah zaman PH pemerintah. Itu yang keluar daripada mulut pengundi kaum Cina yang saya rasa rare. Saya sangat rare sekarang. Jadi bagaimana di Pulai? Adakah sokongan ini mula berbalik kepada kita? Sebenarnya saya pun pelik juga. Sebab saya mula ingatkan dah sokongan orang Cina kepada Barisan Nasional ni macam ini macam percaya ke apa kan. Tapi bila tengok balik kat kawasan, especially kat Peling, sebenarnya diorang memang mahukan balik Barisan Nasional sebab diorang dapat rasa kestabilan. Dan ketika PH ada pada permulaan tu ada rasa macam stability tu ada dan sebagainya, keresahan hidup tak ada sangat. Tapi bila masuk diorang punya second year dalam pentadbiran diorang ada macam ada permasalahan sikit. Lepas tu dengan perpecahan yang bersatu keluar daripada Pakatan Harapan, itu yang jadi creating instability lah. Itu yang jadi masalah. Jadi diorang ni sokong, kebanyakan diorang nak sokong sebab nak stabil. Jadi memang bertepatan lah. Kestabilan masa depan tu memang bertepatan. Dan juga macam orang India dan juga orang Cina, termasuk sekali orang asli dekat kawasan Pulai, memang kita nak menjanakan balik ekonomi. Jadi bila bawanya Tok Asni masuk jadi mengendalikan kerajaan negeri, dia datang balik. Tinggal je lah, masih lagi tak buka. Tapi kita nak create satu environment di mana kita tak perlu depend sangat dengan Singapura. Kita nak create internally punya ekonomi. So itu apa yang kita fokuskan dan kebanyakan ni alhamdulillah memang dah start berjaya dan disebabkan itulah memang ramai orang nak pergi ke Barisan Nasional. Dan last sekali yang saya pelik tapi benar. Orang-orang Peling yang berniaga kat Sulang kebanyakan dah tak suka PH. Sebab ada permasalahan di antara adun. Saya tak sure lah apa kan, tapi itu apa orang Chinese cakap lah, jiran-jiran cakap dan sebagainya. So kat situ boleh nampak lah baik-baik. Dan kalau let's say kita balik kepada Pulai kan, kat Dom Peling, bekas YB Cui Hao, saya ada jumpa time kita orang banjir dekat ni kan, Kau Pasir Baru ni. Jumpa dia pun ada turun. Jadi orang yang tempatan, orang Peling ni nak orang tempatan, orang memahami masalah kita, orang tahu masalah kita, orang yang duduk kat Dom Peling dan juga orang yang kena selalu turun. Jadi patutnya kalau PH kalau PH ni nak menang balik dekat Dom Peling, patutnya pilih YB Cui Hao, tapi dia tak jadi calon. Lu Cintong jadi calon. Kita tak tahu macam mana lah. Ini calon datang daripada mana? Ini calon datang daripada Subang Jaya, tapi dulu bekas MP Keluang lah, kita faham lah. Tapi tak tahulah kenapa daripada Keluang terus turun ke Peling, tak tahu lah. Daripada Keluang turun ni, tu yang saya kata dulu mungkin rakyat menerima Pakatan Harapan, terima Pakatan Harapan ni satu je sebabnya. Sebab dia tak nak BN. Tapi hari ni rakyat memikirkan sentimen kawasan, rakyat tengok yang berhormat boleh kerja ke tidak. Kan? Sekarang ni tidak kira parti mana pun. Sebab tu di Barisan Nasional saya selalu berpesan terutama kepada calon-calon dan juga bakal-bakal adun, insyaAllah. Lepas dah menang, jangan lupa kawasan. Jangan lupa turun. Betul. Ni masa menang, masa nak berkempen ni ada dekat kawasan ni. Bila menang, hilang. Bau tayar pun tak ada. Memang tak pernah jejak lah tempat tu. So jangan begitu. Sebab insyaAllah saya sendiri akan pastikan awak takkan dipilih balik dekat tempat tu. Betul. Sebab ini kita nama pun jadi wakil rakyat kan. Kita berkhidmat kepada rakyat. Maka tunjukkan sebenar-benarnya.
apa yang sepatutnya. Dan Barisan Nasional dari dulu memang perjuangan kita adalah perjuangan berasaskan khidmat bakti. Jadi tak pelik lah, itu tak pelik. Tadi Syakib ada sebut pasal banjir. Tadi Syakib pun dah, saya pun dah bagi brief intro kenaan Syakib kepada rakan-rakan pelayar kita. Jadi berkenaan baru-baru ni Syakib di Kuala Lumpur, kita tengok apa yang berlaku. Banjir kilat yang saya rasa paling teruk lah yang saya pernah tengok. Di kawasan depan KLCC tu, sampai keretanya sampai ke bumbung tenggelam. Dan kemungkinan perkara yang sama akan berlaku di Johor Bahru. Dan di Johor pun, di kampung Kampung Pasir. Kampung Pasir pun baru-baru ni tenggelam juga. Baru-baru ni adalah juga air naik. Air naik juga. So, jadi bagaimana Syakib melihat perkara ni, dan sebagai anak muda daripada Barisan Nasional, dan Syakib sendiri terlibat dalam perbuatan dasar dulu. Saya tahu Syakib pernah berkhidmat di Pejabat Exco. Di apa saranan dan mungkin your very own plan. Okey, pertama sekali kalau dekat area KL, sebenarnya KL ni dah consider padat, dia dah teramat, dah memang kena dah ada penempatan kat tempat lain. Itu satu. Keduanya, kalau kita tengok nama pun Kuala Lumpur, Kuala yang berlumpur. Jadi bilanya ada kena pemusatan di antara Sungai Gombak dengan Sungai Kelang tu, itu yang jadi pinnacle untuk aktiviti-aktiviti perairan, dia punya ni lah frekuensi dan sebagainya. Dan kalau let's say kita tengok dengan sekarang ni pembangunan dan sebagainya, kita dah kacau flow air tu. Jadi bila dah kacau flow air dengan pembangunan yang tak kira tentang alam sekitar dan sebagainya, itu yang mendatang ni musibah baru. Itu satu. Datang lagi potong pokok dan sebagainya, buat lagi rumah sebagainya, itu yang mendatang lagi. Tambah lagi. Jadi kalau kita tengok ini saya bukan nak takut-takutkan orang, tapi mungkin dalam masa 30 tahun akan datang, kita akan lihat kalau kita tak betul-betul upgrade, contoh macam tambah lagi smart tunnel ataupun pengurangan create new building ke macam mana kan, kita akan nampak Kuala Lumpur boleh jadi kolam besar, kolam paling besar, kolam buatan paling besar. Dan kalau kita kat Johor pula ni, memang kita sebelum ni tak adalah masalah banjir sebenarnya. Tetapi bila ni ada pembangunan dan juga adalah saliran air perparitan yang tak terjaga, dan juga ini pun efek daripada yang lain, itu yang mendatangkan musibah banjir. Dan kalau yang baru-baru ni 2022 yang dekat Seramat dan sebagainya, itu punca daripada Sungai Muar. Sungai Muar ni pula permasalahan dia adalah hujan lebat. Kita sekarang ni dalam satu krisis iklim kita panggil kalau dekat PBB. Jadi krisis iklim ni yang masalahnya adalah bila hujan lebat sangat. Kena tengok semalam 2 hari lepas pun hujan memang lebat, turun memang lebat. Kena kalau nak tampung apa pun dah tak boleh tampung. Betul. Itu satu. Keduanya dengan panas terik dia yang teramat. Lepas tu dengan kondisi dan sebagainya. Jadi itu yang kita panggil krisis iklim. Jadi apa yang kita boleh buat sebagai seorang individual adalah kita boleh kurangkan kita punya carbon footprint. Okey, carbon footprint ni macam bunyi jaga sangat. Okey, kita kurangkan guna kereta, kita naik public transport. Contohnya dalam ETRBN, sempat lagi nak promote ni. Dalam ETRBN Johor ada infrastruktur awam, kita nak utamakan LRT, BTS dengan BRT. So naik BRT, naik integrasi ni. So kita boleh kurangkan carbon footprint. Satu. Keduanya cek saliran. Janganlah buang sampah. Ini paling penting. Jangan buang sampah dekat parit, dekat longkang tu semua. Itu yang sekat. Itu yang jadi yang baru-baru ni dekat Selangor. Saya ada baca surat khabar pasal banjir sebabkan banyak sampah. Jadi kurangkan buang sampah dan sebagainya dekat ada satu video yang air bawa sampah tengah jalan betul, tu kan. Betul. Itu yang nak kena. Itu daripada kena personal lah. Kena daripada individual capacity. Itu apa yang boleh kita buat lah. Tapi kalau nak kata pasal polisi dan sebagainya, saya rasa ramai je yang kat luar tu tahu. Kita memang dah cadang. Saya rasa banyak kawan-kawan saya pun sendiri memang banyak tulis. Dan juga ada banyak interview FMT dan sebagainya. Memang interview. Kita ada cerita benda ni. Mungkin you guys kat rumah yang tengah tengok Facebook ni bolehlah check
tentang banjir, macam mana mitigasi banjir dan sebagainya. Betul. Boleh tengok Twitter Syakib Syahrir. Boleh. Selalu tweet je benda-benda ni. Boleh tengok di Twitter. Saya sendiri pun antara orang yang selalu mengikuti Syakib di laman Twitter. Memang kerap menulis berkenaan dengan banjir. Kalau banjir ni paling ke depan bab mitigasi banjir lah, plan itu ini lah. Saya pun kadang-kadang tak faham, dan itu adalah pengetahuan baru pada saya. Saya sendiri pun baca dan saya tengok, oh ada oh macam ni rupanya. Dan perkara ni sangat menarik tuan-tuan, dan saya rasa ini satu perkara yang mungkin negeri Johor patut jangan sia-siakan lah. Kalau ada idea-idea ni daripada anak-anak muda, saya tengok dalam ikhtiar sendiri, antaranya dalam Syakib Dewan Muda Johor ke? Bekas Dewan Muda Johor. Saya tengok dalam ikhtiar Johor, bawah orang muda Johor, ahli-ahli Dewan Muda Johor bakal dipilih dan dilantik menjadi calon mewakili Barisan Nasional untuk DUN dan juga Parlimen. Betul. Mungkin Kita jauh lagi tapi mungkin selepas ni yang talent-talent seperti Syakib dan lain-lain yang saya tak kata Syakib saja. Ini orang kata bunuh awal. Jangan. Yang seperti ini, dan ada lagi talent-talent yang lebih baik di luar sana, boleh diangkat suara mereka ke peringkat yang tertinggi. Daripada menulis sekarang sehinggalah menjadi pembuat dasar untuk menjaga kemaslahatan di negeri Johor Darul Takzim ini. Itu sedikit apa yang kita boleh kongsikan. Dan tuan-tuan, kita pun dah berada di penghujung rancangan. Kami memohon maaf atas kelewatan bersiaran. Kita biasalah pagi-pagi ni PC pun baru nak panas. Tadi tekan ini tak nak live, tekan itu tak nak live, internet kacau. Ini pun satu masalah lagi Tok Asni kalau jadi Menteri Besar, tolong tengok wifi connection. Tolong tengoklah masalah connectivity di sini. Sebab ini mendatangkan masalah bukan kepada kita yang nak live je, tapi kepada anak-anak di luar sana yang sekarang ni tengah menjalani PDPR dan sebagainya. Ini masalah yang wajar diselesaikan. Kalau kawasan bandar macam ni, kawasan luar bandar takkan nak kena banyak pokok lagi. Kan? Takkan kita nak tengok apa yang berlaku di Sabah dan Sarawak berlaku di negeri Johor. Jadi jangan salah pilih. Pilihlah kestabilan demi masa depan. Sebab apa? Kestabilan masa depan menjamin kestabilan segala-galanya. Makmur politik, makmurlah ekonomi, Betul. makmur pendidikan, makmur segala-galanya. Macam-macam kemakmuran yang akan kita bawa ke negeri Johor Darul Takzim. Okey, sebelum kita berakhir, pesanan terakhir kepada para pengundi, terutama orang muda Johor pada 12 Mac 2022. Saya menyeru kepada semua yang especially yang tengok Facebook Live ini dan juga tengok Facebook video ini, dan kita orang-orang Johor, kita balik mengundi, kita sokong calon tempatan kita, calon lokal kita, dan kebanyakannya adalah datang daripada Barisan Nasional. Kebanyakannya adalah calon lokal kita yang memahami masalah kita, yang memahami, mengetahui masalah kat kawasan kita. Kita undi mereka pada 12 hari bulan Mac ini, dan kita pangkah dacing pada 12 hari bulan Mac ni. InsyaAllah. Pangkah dacing, pangkah kestabilan masa depan. Ingat tuan-tuan, ingat kestabilan, ingat Barisan Nasional. Sebelum berakhir, akhir kata daripada saya, apa yang baik itu datang daripada Allah, dan apa yang buruk itu datang daripada Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Johor.